berpuasa, dah penuh tak puasa tu. Jadi harap-harapnya mudah-mudahan penuh yang kita kejar tu bukanlah seperti mana uh, daripada mengelak daripada lapar dan dahaga. Tetapi semoga puasa kita ini penuh dengan dahaga. Tetapi semoga puasa kita ini penuh dengan isi-isi yang hebat daripada Al-Quranul Karim, insya-Allah. Jadi pada hari ini sempena kita berada pada Ramadan yang ke-12, izinkan saya untuk sama-sama berbincang juzuk yang ke-12. Tetapi ianya cantik hari ini, aturan Allah semuanya. Kita berada pada juzuk yang ke-12, ayat yang ke-12, iaitu tidak lain dan tidak bukan, ia adalah surah Yusuf. Surah Yusuf ini bagi saya ianya satu surah kehidupan yang kita boleh lihat di dalam surah tersebut. Jadi mari kita sama-sama tadabbur satu ayat daripada surah Yusuf, iaitu ayat yang ke-6. Jadi sebelum kita pergi kepada ayat ini dengan lebih mendalam, uh, saya ingin mengutarakan satu soalan kepada para pendengar sekalian. Pernah tak kita ni ataupun para pendengar semua berada dalam satu keadaan kita selalu menyalahkan keadaan sekeliling, khususnya apabila berlaku sesuatu yang buruk pada diri kita. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keliling, kita merasakan kita ni mangsa keadaan. Jadi kita suka nak salahkan situasi pada waktu tu. Kita tidak menerima yang segala keburukan tu sebenarnya barangkali berpunca daripada diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain juga. Saya yang bercakap ni pun pernah juga mengalami situasi begini. Tapi kebanyakan manusia biasa yang terhijab dengan Allah, maka dia akan berada dalam konflik sebegini. Dia main apa tu orang cakap, dia ada victim mindset lah. Jadi kalau kita pernah merasakan keadaan yang sebegini, maka ayat ke-6 di dalam surah Yusuf ini adalah untuk kita, insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama melihat pada muka surat 236. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Di sini Allah mengatakan, dan demikianlah Tuhan memilihmu untuk menjadi nabi dan mengajarkan kamu sebahagian daripada takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub, sebagaimana telah disempurnakan nikmatnya kepada kedua orang datukmu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada ayat ini, sebelum kita pergi kepada ayat ini, izinkan saya untuk bercerita background sedikit ya, berkenaan ayat ke-6 ini. Ayat ke-6 ini dia muncul setelah ayat sebelum-belumnya. Kalau kita boleh lihat, ayat sebelumnya telah bercerita di mana Nabi Yusuf AS ada bermimpi. Dia bermimpi lalu dia pergi kepada ayahandanya iaitu Nabi Yaqub AS lalu menceritakannya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang, ada seku. Jadi ini adalah mimpi Nabi Yusuf. Kalau kita boleh tengok dalam ayat yang keempat. Maka ayat yang kelima, Allah merakamkan respon Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub menyatakan, iaitu jangan engkau ceritakan mimpi ini dekat
kepada abang-abang, tahu apa perencanaan abang-abang kamu nak buat kalau mereka tahu yang kamu bermimpi sebegini. Jadi katanya ada cerita tentang mimpi dan ada cerita respon Nabi Yakub alaihissalam. Jadi dalam ayat yang ke-6 ini juga alaihissalam. Jadi dalam ayat yang ke-6 ini juga adalah sambungan respon Nabi Yusuf setelah Nabi Yakub setelah Nabi Yusuf cerita berkenaan dengan mimpinya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam setelah mendengar respon pertama ayahnya dan kata, "Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpi itu kepada abang-abangmu. Kita tak tahu apa perancangan tipu daya yang mereka akan lakukan." Jadi kalau kita berada di di tempat Nabi Yusuf apabila mendengar ayah dia berkata begitu, boleh je kalau kita nak letakkan diri ayah dia berkata begitu, boleh je kalau kita nak letakkan diri kita ni jadi macam victim mindset tu. Kita merasakan macam aku ni masa keadaan lah kan. Aku mimpi macam ni pun tapi orang keliling aku tak boleh nak terima. Kita merasakan begitulah. Boleh je kalau Nabi Yusuf nak letak mindset macam tu lah. Mengajar anaknya untuk tidak berfikir bahawa dia adalah mangsa keadaan. Jadi kita boleh lihat dalam ayat yang ke-6 bagaimana Nabi Yakub ajar kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub berkata, inilah cara Tuhanmu Yusuf. Nabi Yakub berkata, inilah cara Tuhanmu memilihmu. Maksudnya adalah walaupun keadaan yang kamu lalui waktu itu Yusuf sangat memberatkan diri kamu, membuatkan kamu sukar ataupun membuatkan kamu mat sangat, percayalah inilah cara Allah mentakdirkan kamu. Allah sedang menyusun jalan untuk memilihmu dan memuliakanmu. Jadi kalau kita boleh pergi go deeper pada ayat ini di mana Nabi Yakub dia mengajar sesuatu pegangan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk dia meluaskan lagi konteks apa yang um, perkara yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Jadi dia memberitahu bahawa dia suruh Nabi Yusuf percaya walaupun dalam keadaan pada masa akan datang keadaan Nabi Yusuf dia akan menempuh sesuatu perkara yang sukar dan berat sekalipun, Nabi Yakub mengajak anak dia bahawa dia menerapkan suatu mindset agar ini adalah cara Allah mentakdirkan ataupun ini adalah takdir Allah kepada kamu, kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yakub ingin Nabi Yusuf nampak lebih jauh lagi yang bahawa Allah sedang menyusun jalan ini untuk memilihmu dan memuliakanmu ataupun jalan-jalan yang sukar, musibah yang Allah akan tetapkan kepada Nabi Yusuf pada masa akan datang itu, ia adalah cara Allah, itu adalah ketetapan Allah untuk Nabi Yusuf untuk memuliakan dia. Apa maksud memuliakan? Memuliakan di sini kalau kita pergi go deeper, ia adalah cara Allah untuk um, melihat kita punya tahap kesabaran kita di tahap mana. Kalau kita sabar, maka Allah akan memuliakan kita dengan terlahirnya sifat-sifat terpuji dalam diri kita. Dan di situ kita. Dan di situ apabila mengatakan yang Allah sedang menyusun jalan untuk memilihmu. Allah memilih kita ataupun memilih Nabi Yusuf untuk menempuh takdir-takdir yang sukar pada masa akan datang. Ia adalah cara Allah untuk memuliakan Nabi Yusuf. Jadi ini adalah sesuatu mindset yang Nabi Yakub cuba terapkan ke dalam minda anak dia iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi boleh pergi go detail daripada ayat ini iaitu walaupun pada masa akan datang akan ada makhluk mendatangkan keburukan kepada kamu ataupun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub mengajar untuk selalu pegang dan percaya iaitu apa jua takdir yang
kamu akan tempuh, dua takdir yang kamu akan tempuh. Inilah cara Allah nak pilih kamu dan muliakan kamu, dan tak cukup dengan itu. Nabi Yaqub menyambung, dan apa yang bakal kamu lalui selepas ini, sama ada takdir baik atau buruk, itu semua untuk Allah sempurnakan nikmatnya kepada kamu. Membaca ayat-ayat yang seterusnya di dalam surah Yusuf ini, kita akan baca kisah-kisah yang sangat sukar yang akan dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni apa sahaja yang perkara berat yang tak pernah menimpa dia, pelbagai. Betul tak kalau kita yang tak pernah menimpa dia, pelbagai. Betul tak kalau kita selusuri satu persatu kisah di dalam surah Yusuf ini, kita boleh lihat Nabi Yusuf pernah dibuang oleh abang dia ke dalam telaga, duduk dalam telaga lama-lama seorang-seorang. Lepas tu dikutip dan dibawa ke Mesir. Lepas tu bertugas sebagai hamba abdi di istana. Dan pada ketika di istana itu dia digoda pula oleh isteri Al-Aziz. Kemudian daripada peristiwa tersebut dia dimasukkan ke penjara pula. Jadi macam-macam dugaan yang berlaku. Bayangkan perkara ni bukan mudah dia punya tentang um, kesukaran ataupun ujian musibah yang Nabi Yusuf alaihissalam tempuh di dalam kehidupan dia. Dia bukan dalam jangka masa yang sekejap, lama, berpuluh tahun. Sekejap Anak balik sekejap. Anak balik sekejap. Tak maaf Okey, kita sambung tadi berkenaan dengan Nabi Yusuf menempuh segala dugaan dan cabaran, kesusahan, musibah yang kita boleh lihat musibah dia tu bukan biasa-biasalah. Musibah yang memang agak sukar untuk ditempuh oleh seorang manusia biasa. Jadi tetapi Nabi Yaqub dahulu meletakkan suatu asas yang penting di mindset Nabi Yusuf, iaitulah Nabi Yaqub mengatakan apa pun yang berlaku, ini adalah cara Allah nak pilih kamu. Allah nak pilih kamu dan muliakan kamu. Dan inilah juga cara Allah nak sempurnakan nikmat kepada kamu. Nabi Yaqub mengajar sekali tu je pada anak dia, Nabi Yusuf. Dia tak adalah macam bercakap berkali-kali, tapi yang dirakamkan hanya sekali di dalam Al-Quran. Dia mengajar perkara tersebut supaya Nabi Yusuf ni tidak ada victim mindset di dalam minda dia. Sebab mindset inilah yang perlu ataupun yang dipegang oleh Nabi Yusuf selama puluhan tahun dia akan kepada beliau. Jadi kalau kita boleh pergi deeper, kita boleh pergi lebih mendalam lagi pada ayat di mana saya telah terangkan tadi, Nabi Yaqub telah meletakkan satu asas yang penting. Jadi asas di sini apabila kita nak memahami cara ataupun di sebalik apa pun yang Allah tetapkan kepada kita, especially takdir buruk, bagaimana cara nak tanam di dalam mindset kita yang ini adalah cara Allah nak pilih kamu. Allah pilih kamu untuk hadap ataupun untuk menempuh takdir ini, dan ini adalah cara Allah ingin muliakan kamu. Bagaimana kita hendak menerapkan perkara tersebut dalam kita punya mindset. Ianya perlu kepada sesuatu asas yang kukuh untuk kita dapat menerap perkara tersebut di dalam diri kita, iaitu kita perlu ada satu perhubungan ataupun tali perhubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa suatu pegangan yang kukuh, kita akan goyang apabila Allah memberikan suatu ujian musibah kepada kita. Jadi
asas yang penting ini adalah apabila diberi ujian, kita dapat memandang Allah. Kita dapat pada ketika itu. Ha, andai pegangan ini tidak kukuh, itulah masalah akan berlaku. Kita tidak dapat memahami maksud yang terkandung di sebalik sesuatu musibah yang Allah telah tetapkan kepada kita. Seperti Nabi Yakub sendiri menyatakan yang bahawa ini adalah cara Allah memilih kamu dan untuk muliakan kamu. Bagaimana kita nak memahami ataupun menerapkan perkara ni tengah diuji kan, tengah memang untuk kita hadapi, terutamanya musibah yang besar. Bagaimana kita nak ada rasa tenang ataupun hati kita sentiasa berhubung dengan Allah. Itulah perlunya asas tauhid yang kukuh. Jadi sebenarnya bila Allah memilih kita untuk menghadapi takdir tersebut, pasti ada perkara yang baik Allah nak berikan kepada kita. Allah tidak pernah zalim kan kepada hamba-hambanya. Jadi Nabi Yakub sendiri mengatakan cara Allah nak muliakan kita adalah dengan memberi ujian-ujian tersebut. Daripada ujian tersebut dapat dibentuk. Semuanya itu adalah dengan Allah meliputi kita. Ia adalah sesuatu pegangan ataupun pegangan kita yang Allah itu adalah tempat kita memohon pertolongan, tempat kita bergantung. Allah itu adalah tempat kita memohon pertolongan, tempat kita bergantung. Apabila kita menghadapi apa sahaja penceritaan yang Allah telah tetapkan ke dalam kehidupan kita. Dan Nabi Yakub juga mengatakan yang inilah juga cara Allah nak sempurnakan nikmat kepada kamu. Apa musibah boleh bertukar kepada nikmat ataupun bertukar kepada rahmat. Kalau kita boleh pergi go deeper, ayat ini ianya adalah hasil sabar kita tadi. Kita bersabar, kita reda, kita mohon pertolongan Allah. Kita mohon pertolongan Allah, kita dapat berhubung dengan Allah. Sepanjang musibah itu kita sabar kan. Musibah dia bukan dalam jangka masa yang pendek. Ada musibah dia berlarutan. Bergantunglah kepada apa penceritaan Allah kepada kita. Jadi apabila kita sabar, pasti Allah janji apabila kita balik kepada dia, kita dapat memandang dia, berhubung dengan dia. Sepanjang musibah berjalan, rahmat Allah akan datang. Pertolongan Allah akan datang. Jadi di situlah kita akan dapat melihat musibah itu akan bertambah menjadi lebih baik. Perkara yang susah itu akan kita dapat tempuhi dengan mudah, ataupun perkara musibah tu tetap berjalan tetapi kita merasakan diri kita dapat menempuh. Bukan nak kata musibah tu hilang terus, tidak. Ujian tu tetap, kadang-kadang ujian tetap berjalan. Contohnya kita berada dalam kesempitan wang, ya. Gaji bulanan kita cukup-cukup makan kan. Tidak dapat, orang kata nak ada tidak cukup. Tetapi dengan kita ada pegangan ataupun sesuatu pergantungan yang penuh kepada Allah dan memahami ujian itu seperti mana Nabi Yusuf faham, dan kita nampak yang ujian ini adalah untuk muliakan diri kita. Dan apabila kita sabar, kita mohon bantuan Allah, kita dapat mengaitkan Allah ketika kita diuji, kita sentiasa merasa memandang yang perkara ini takdir untuk aku Allah telah tetapkan, dan kita memohon bantuan dia, memohon ketenangan daripada dia, kemudahan dia. Pelbagai kita boleh mohon dengan Allah ni kan. Kita sentiasa mengharapkan Allah. Jadi hasil daripada perkara ini, kita akan dapat lihat bahawa ujian itu tetap ada. Tetap kita bukanlah nak kata gaji kita tu tiba-tiba menjadi lebih besar. Tidak. Gaji tu begitu juga. Tetapi kita menempuh perjalanan kita tu
dengan lebih tenang. Kita merasakan, cukup segala nikmat tu buat kita dan keluarga. Dan kadang-kadang kita boleh lihat Allah ni kalau dia nak beri pelbagai rahmat dia, pertolongan dia dengan pelbagai bentuk perkara. Dia boleh orang kata memberi, uh, mungkin ada pertolongan daripada orang-orang keliling kita tidak tahu apa saja bentuk. Itulah ayat daripada Nabi Yaqub ini. Inilah juga cara Allah nak sempurnakan nikmat kepada kamu. Jadi perlu ada sesuatu jiwa yang besar ketika ingin berhadapan dengan takdir-takdir Allah yang telah tetapkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah selalulah mengambil ibrah ataupun ayat-ayat yang Allah dah cukup cantik Allah susun di dalam Al-Quran sebagai panduan dan petunjuk, dan akhirnya kita boleh daripada petunjuk itu kita boleh bergerak dengan lebih teratur dan lancar di dalam kita berjalan ketika di muka bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi kalau kita sendiri diri kita ni kan selalu berada dalam keadaan victim mindset ni, kita tidak akan rasa nak berubah atau nak perbaiki diri kita. Sebab kita selalu in denial tau. Maka akhirnya ruang penambahbaikan tu tutup serta merta. Apabila kita berhadapan dengan cabaran dan ujian, kita asyik nak salahkan orang keliling kan. Rasa kita ni mangsa keadaan ya. Tak ada ruang untuk kita nak menambah baik diri. Saya ni baik, saya tak ada salah saya betul je, semua betul. Macam ujian tu datang sebab orang ni lah, sebab tu saya kena macam ni. Begitu kan. Sebab bos lah ni tak approve saya punya kenaikan gaji, sebab tu saya sempit sekarang ni. Duit tak approve saya punya kenaikan gaji, sebab tu saya sempit sekarang ni. Duit tak cukup. Kita asyik menyalahkan keadaan sekeliling. Jadi bagaimana kita nak improve, betul tak? Kalau kita cakap tentang healing atau kesembuhan kan, kita nak sembuhkan emosi kita nak sembuhkan mindset kan. Dia tak ada cara lain iaitu kita kena upgrade diri kita. Bagaimana nak upgrade diri kita? Perlulah ada ilmu di situ. Jadi kalau kita nak healing pun dalam keadaan kita nak healing daripada keluar daripada mindset mangsa keadaan ni, kita perlu merasakan yang hidup kita ni ada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pergi kepada situ, untuk pegangan begitu, perlunya kita upgrade diri kita sedikit untuk mencari ilmu yang ada di sekeliling kita. Jadi kita kena terbuka untuk meraihkan rasa yang diri kita ni kena berubah. Jadi kalau kita selalu pegang victim mindset ni, bila kita nak berubah, betul tak? Susah untuk kita move on. Ataupun kita akan diuji dengan perkara yang sama. Dan apabila diuji, kita mengeluarkan ataupun apa yang keluar daripada diri kita tu pun output dia sama sahaja. Asyik salahkan orang, stres, down. Kemudian Allah uji lagi. Sama juga output dia. Jadi sampai bila kita nak lihat keadaan diri kita sebegitu? Kita kena keluar daripada mindset yang sebegini. Kita kena rasa yang kita tidak keseorangan. Apa yang berlaku dekat kita ada aturan dia. Daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ke arah tersebut.
Kita tidak mahu lagi terhijab dengan Allah dengan nampak yang perkara ni semua ada terkait dengan makhluk. Diri kita sentiasa betul. Kita nak keluar daripada mindset yang begini. Sekarang ni kita nak upgrade diri kita, nak buat penambahbaikan pada diri kita agar apabila kita diuji dan diuji pada masa akan datang, kita lebih baik daripada sebelum ini, insya-Allah. Jadi kita nak jadi seperti mana Nabi Yusuf ni, seperti di dalam ayat 6 surah Yusuf ini, kita nampak yang Nabi Yusuf ni sentiasa berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh ayahnya. Apa yang sedang Nabi Yusuf lalui, Allah sedang ataupun Allah sedang menyusun yang terbaik untuk baginda. Itu cara Allah untuk memuliakan diri Nabi Yusuf. Dan Allah bila didatangkan rencana sebegini kepada Nabi Yusuf, ini juga adalah untuk baginda. Jadi untuk dapatkan pegangan teguh seperti Nabi Yusuf begini, mindset begini, ianya ada perlu terkait dengan tauhid ya. Tauhid yang kukuh. Tanpa tauhid yang kukuh, kita tidak boleh dapat pegangan seperti itu. Kita perlu go deeper, pergi lebih mendalam lagi. Bagaimana aku nak dapatkan pegangan seperti Nabi Yusuf ni? Apa yang aku perlu buat? Apa yang aku perlu upgrade? Apa yang perlu aku fokus? Kita cari jawapan tu. Itulah caranya kita menguraikan petunjuk. Cari jawapan tu. Itulah caranya kita menguraikan petunjuk daripada Al-Quran. Jangan dia berlapis-lapis lah. Ayat Al-Quran ni dia meaning dia berlapis-lapis. Jadi kita perlu ada sedikit ilmu. Daripada mana kita nak dapat, kita perlu ada sedikit ilmu. Daripada mana kita nak dapatkan ilmu tu, perlunya ada top up ilmu-ilmu daripada sudut pandang yang lain seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dengan ilmu-ilmu sebegini, apabila kita mentadabbur Al-Quran, kita boleh pergi go deeper lagi, kan, lebih tersusun. Kita nampak solution dia untuk permasalahan. Apa permasalahan yang berlaku kepada diri kita, insya-Allah. Jadi apa pun perkara yang berlaku di dalam hidup kita, cara kita memandang sesuatu musibah yang Allah tetapkan kepada kita, ianya bermula daripada diri kita sendiri. Sama ada kita ni nak berubah ataupun kita nak juga, still lagi nak. Jadi kalau kita rasa kita ada mindset begitu, mindset yang mangsa keadaan ni, yang merasakan diri ni sentiasa mangsa keadaan kan. Jadi kita kena buang jauh-jauh. Ya, kita kena berubah. Kalau kita tak berubah, kita bukan nak berubah kepada sesuatu yang buruk. Kita nak berubah agar kita dapat memandang ataupun berhubung dengan Allah ketika sesuatu takdir itu berlaku dalam hidup kita. Jadi kita akan dapat belajar. Kita akan dapat belajar bagaimana sesuatu takdir itu dapat membentuk keyakinan dan suatu pegangan yang kukuh dan menjadikan tempat pergantungan kita dengan Allah tu menjadi lebih kukuh. Itu adalah kukuh. Itu adalah suatu proses hasil daripada ujian-ujian yang Allah beri ke dalam hidup kita ni. Jadilah seperti Nabi Yusuf alaihi bagaimana dia mengambil nasihat ayahandanya iaitu Nabi Yaqub, dan dia memegang ataupun sentiasa membawa pesanan tersebut dan ke dalam diri dia apabila dia diuji dan diuji dan diuji, kita dapat lihat bagaimana Nabi Yusuf begitu
kukuhnya perhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegangan dia, cara dia memandang. Nabi Yusuf adalah seperti kita. Dia manusia biasa sahaja. Bagaimana dia mendidik sabar itu adalah hasil daripada ujian-ujian yang hadir di dalam kehidupan dia. Sabar ini dibentuk apabila kita terdapat melihat apa tujuan ujian tu diberikan kepada kita. Jadi dekat sini pun kita dah lihat apa yang apa sebenarnya ujian itu diberikan kepada kita. Dia adalah Allah memilih kita. Allah pilih kita untuk hadapi perkara tersebut, ujian tersebut. Sebab Allah pilih itu sebab Allah nak muliakan kita. Ada sesuatu yang baik ataupun buah hasil yang baik akan kita dapat andai kita bereaksi dengan betul apabila diuji ataupun membawa Allah itu bersama ketika diuji. Kita minta pertolongan Allah, kita mengaku diri kita tidak ada upaya pun nak menghadapi ataupun lagi, maka kita mengamalkan ataupun sentiasa ingat Allah, memandang Allah dalam perkara tersebut, dan di situlah kita sedang memupuk sifat sabar di dalam menghadapi ujian yang Allah telah tetapkan. Dan daripada sifat sabar tu Allah cakap inilah cara daripada ujian ini, inilah cara Allah nak sempurnakan nikmat kepada kita, iaitu apabila kita sabar, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, Allah pasti memberikan kepada kita dalam menghadapi ujian tersebut. Kita akan lihat kita dapat melalui ujian tersebut dalam keadaan baik, dalam keadaan sabar, dalam keadaan tenang. Semuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil daripada perkara ini pastilah sifat-sifat terpuji akan daripada Allah juga, sifat itu akan meliputi kita. Seperti sifat apa? Sifat sabar, sifat tawakal, sifat redha, puji mula terbentuk dekat diri kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat mencontohi Nabi Yusuf alaihi wasallam dalam baginda menghadapi setiap penceritaan-penceritaan yang Allah telah tetapkan dalam hidup baginda. Jadi kita cubalah, ya. Jadi seperti Nabi Yusuf, dia dibuang ke, dia dipenjara ke, dia sentiasa bersangka baik dengan Allah. Dan hanya Allah lah tempat dia bergantung. Jadi mudah-mudahan dengan sesi tadabbur pada kali ini, saya doakan apa sahaja permasalahan yang kita hadapi ataupun kita di dalam proses untuk healing, sama ada daripada segi cabaran, pelbagai cabaran yang pasti kita akan hadapi. Mungkin kita diuji dengan kesakitan, diuji dengan orang keliling kita, orang rapat dengan kita, diuji dengan mental illness, ataupun diuji dengan pasangan kita. Maka cubalah berpegang dengan ayat surah Yusuf ayat yang ke-6 ini, dan kita upgrade diri kita dengan mencari sedikit ilmu, agar apabila dengan ilmu tersebut kita boleh amalkan, dan akhirnya kita akan dapat hasil ataupun nikmat yang baik, dan Allah akan angkat kita punya jadi saya akhiri surah
minta maaf saya akhiri tadabbur pada kali ini dengan uh, tasbih kifarah dan surah wal as. Okey, lepas ni Kak Wa terus buat ni hikam. Sebab korang semua dah ada, kita buat sekali jalan lah, tapi kita end dulu stream ni. Nanti kita masuk stream yang baru InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti cut sikit kalau yang tak penting tu cut lah untuk recording ni. Terima kasih.